Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua. Yang mana sakit disembuhkan, yang mana yang tak bertemu jodoh bertemu jodoh, yang mana ada masalah diselesaikan masalah. Supaya semoga semua yang melihat video ni dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah di bawah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan sekarang ni saya ada satu review pasal Remitano Remitano tak pernah approve saya punya verification. Kalau nak tahu hari ni saya tak tahulah, saya nak cash out saya punya uh, Bitcoin. So bila saya nak cash out Bitcoin saya tak boleh nak cash out guna Luno dengan kad sebab dia punya fees terlampau tinggi. So saya guna untuk Remitano walaupun dia tinggi tapi dia punya amount besar. If you boleh cash out dalam 1 juta satu hari. Jadi saya tengok di sini, tengok sini saya punya message dia untuk hari ni I want to ask about my verification. Hello sir, how can I help you? Hello. How about my verification? It's been 1 year since I upload my verification. I will report to FPA Securities of Malaysia SKM for this behavior. Dia tanya lagi, sir, you need to verify your secondary ID, sir. Yes, I have sent all. Okay, saya dah hantar semua, bank statement, ID, pasport. Pasport saya memang dah tentu expired dah lama, tak pergi luar negara. Apa IC, ID and sijil kahwin diminta. Nampak Saya tanya kenapa cannot be verified. Why do you block my name? Please try again to verify. Ini jawapan dia ni yang sama. Please try again to verify. Please try again to verify. Please try again to verify. Lepas tu saya tanya how much again? Please use your valid ID and not expired. Dia tanya. So saya kali ni saya hantar pun yang sama. Lepas tu saya tanya dia, the first is my ID. Why should I send again my ID? Oh, the second might be bank statement to verify address and bank details. Is it work for you? No sir, you need to upload the different ID. Maksudnya dia nak lain. So dia cakap apa? Saya tanya nak identity card ke? No, dia cakap dia nak voter card atau passport or driving license. Saya cakap saya tak ada. Saya just have a passport. Passport pun saya dah hantar. Saya cakap I don't have. Sebab saya malah nak keluar, nak bangun, nak ambil gambar apa semua kan. So saya ambil yang mana ada dalam telefon ni. So saya cakap dia, I just upload it. Do you have a birth certificate or marriage certificate? Benda ni saya dah upload. Masa dia tanya tu saya dah upload. So what ID secondary primary is same. Yes, I have uploaded birth certificate and marriage certificate. It's also rejected. You can see my record is verified. It's like a disaster. Why you are mentored hard way? Oh, for your information, I have to borrow my friend SEC to buy BTC. It's shame for you to treat your customer like this and rejected their documents. Lepas tu dia tanya lagi, you have your birth certificate in English? Dia ni gila apa? Malaysia mana ada birth certificate dalam bahasa Inggeris? Semua dalam bahasa Melayu, bahasa. Lepas tu saya cakap lah, my country is Malaysia. It is impossible to have a English rather than we use bahasa. Why don't you approve my ID? What's the problem? My statement also rejected. My statement saya hantar yang daripada tahun lepas dan saya buat baru, yang siap chop dengan bank pun dia reject. You need to upload the hard copy of your bank statement. Ini bukan hard copy bank statement, saya bayar RM17. Saya bayar, bukan yang saya print buta-buta. Ini yang bank bagi.
Firstly, I want to know what the big problem. ID and bank statement is enough, right? Yes, I have sent the right and stamping statement. It's also rejected. This why I ask why the document is rejected. There's almost more than 1.5 year, and many document rejected, not accept by your side. By your side, should I report this? Sir, you have to go to your bank. Dia suruh saya pergi bank lagi, ambil dan dia reject balik. So saya cakap dengan dia, saya cakap dia memang dia tengah mimpi lah. Kan? Dia suruh saya pergi bank, lepas tu saya upload, lepas tu dia reject, dia suruh saya pergi bank lagi. Sebelum ni memang dia tak jawab, tapi tak tahulah pagi ni saya nak buat video kan, memang saya nak tengok betul ke Remitano ni, sebab dia daripada escrow kan. You kena faham escrow dengan dia valid exchange tau. You kena faham. You boleh cari saya nak cerita pasal masalah saya. So tuan-tuan puan-puan tengok saya dah cakap dah, I have to go to my banks and rejected. You must see the history. Saya sudah tengok history uploaded saya. Dekat situ ada bank statement, IC, apa lagi, sijil kahwin, sijil nikah, surat beranak, apa lagi, banyaklah saya dah, maksudnya semua saya dah hantar tapi semua rejected. Lepas tu saya cakap dengan dia, yes sir, I have already checked sir. Okay. Dia cakap yes. Maksudnya dia pun setuju saya dah hantar. Okay. Lepas tu okay, can you find it? Saya tanya dia. The answer, saya nak tanya, adakah selalunya kalau dokumen ni dia rejected, last kali dia kata mesti blur. Your uploaded is blur. Ini kalau dia cakap blur memang dia tipu lah, sebab blur ni mustahil image yang you scan blur, kecuali gambar ataupun PDF. Mustahil PDF yang you scan jadi dokumen PDF you send jadi blur. Jadi dia pun tak nak quarrel kat situ lah kan. Lepas tu cakap, then my passport, oh no, my passport is expired like you said before. Okay, sir, national ID is not accepted as you have already uploaded for first step. Your marriage lagi satu lagi yang tak boleh tahan tu, your marriage certificate is in Urdu. Allah, sejak bila pula aku kahwin dekat India? Allahu Akbar. Ini first time lah saya cakap. Saya rasa yang check ni bukan orang Malaysia. So saya tak tahulah dia dapat kita punya certificate, mungkin maklumat tu yang kita takut bila jadinya rejected macam ni, maklumat yang dia dapat daripada kita tu dia gunakan untuk benda lain. Itu yang saya kata, bukannya saya cakap tipu ni, saya cakap dia. Dia katanya saya punya sijil tak ada dalam bahasa Inggeris. Sedangkan dia tahu kita Malaysia, kita tak pakai bahasa Inggeris, bukan bahasa rasmi Malaysia. So I think it's why my document is rejected, because you are not Malaysian people who check the document. So every single document is rejected. Also bank statement confirmed by bank and my identification card. Okay, so please wait for me if I can help you. Lepas tu saya cakap memang betul lah. Itu kenapa dia ada kat situ. Dia kena tolong. Lepas tu dia kata, I apologize for that, but certificate needs for us to understand it, sir. Same like your ICs, as we can understand the information on it. For marriage certificate, as it is in Jawi, we do not accept it. Do you have birth certificate or employee's ID, sirs? Macam mana saya nak kata Saya tak tahu macam mana tuan-tuan semua boleh boleh lulus dalam boleh verify account dekat ni. Saya pun pelik. Lepas tu memang ni lah yang you baca ni kan, suitable reason, my friend also I'm out space, memang tak ada. Lepas tu dia tanya lagi sini, dia minta employees ID, employees ID semua, KWSP. So saya tanya dengan dia, why KWSP dia nak employees ID? Sebelum ni memang dia tak minta lah. Tak tahulah dia nak tengok BPN saya dapat ke tak kan. So saya bercakap dengan dia, for what kan.
Lepas tu saya cakap dengan dia, dia tak balas. Dia langsung tak balas. Sebab dia tak dapat nak balas. Sebab video ni memang saya nak buat ni pun memang tujuan saya memang nak buat report pasal Remy Tanu ni. Sebab banyak kes-kes terpencil. Saya tak tahu, mungkin dia mendapat tahu daripada government kita ataupun government luar. Sebab mungkin pemilikan harta kita dekat luar. Salah satu kadang-kadang saya perasan, sebab apa tau, dia orang boleh check berapa macam Bitcoin kita ada kan. Sebab Bitcoin ni tak berdaftar. Macam seriously saya dekat akaun luar memang ada lebih 100, memang beratus lah Bitcoin. Sebab nak bawa dalam Malaysia ni memang tak boleh. Also saya punya kad pun saya mohon pun tak dapat. So macam mana saya nak kata, saya pun dalam usaha sama dengan kalau tuan-tuan kenal Datin Liza. Saya nak buat global card. Tapi dalam global card tu memang saya nak transfer semua Bitcoin saya. Saya pun nak tahu lebih dalam lagi detail macam mana global card ni berfungsi. Jadi ni macam saya punya review pasal saya di Remy Tanu. Bukan apa saya nak buat ni, tapi saya rasa pelik. Saya rasa pelik sebab apa? Kenapa Remy Tanu tak pernah? Dia kata dia boleh dikatakan dia reject semua saya punya dokumen. The reason tak masuk akal. The reason memang tak masuk akal. Macam ni, misal kata tuan nak verify account. Tuan duduk kat Malaysia, tapi tuan nak bahasa Jerman. Supaya orang Jerman boleh faham. Mana ada? You lahir dekat Malaysia, you duduk Malaysia, pasport Malaysia, IC Malaysia, tapi dia kata dia tak boleh baca. That's not logical reason. Kalau orang pun memang tak boleh terima. So saya pun buat video ni sebab terpanggil lah. Sebab sekarang ni pun dia dah tukar second customer service untuk jawab soalan saya ni. Yang second ni pun tak dapat jawab soalan saya. Yang terakhir, saya cakap saya ada, bukan saya nak belagak lah apa kan. Saya cakap ada lebih beratus lah Bitcoin saya kat luar. Sebab saya dah bawa masuk dalam Malaysia kan. Sebab mungkin kita takut juga sebab dengan kata akan berlakunya peralihan kuasa blockchain tau. You faham tak? Sekarang ni mungkin you orang tak berapa pasti sebab sekarang ni lebih ada 3. Selain blockchain ni ada 3. Tak salah saya adalah nama-nama dia. 3 syarikat ni beroperasi. Dia menguruskan dia punya talian melalui blockchain. So kita bila benda ni terjadi, kita tak nak ada masalah pada akaun kita. Sedangkan blockchain ni tak berdaftar. You daftar nama you just you daftar atas nama you dah berdaftar atas nama you, tapi akaun tu, sebab saya pernah buat akaun yang berdaftar lebih pada 10 Bitcoin, bila saya nak withdraw dia akan hang. Walaupun dia dah ada verified. Mustahil. Saya cakap. Sebab itu saya kata saya nak pakai yang dalam kad sekalipun. Saya tak tahulah ini memang kerja CIA ke FBI ke ataupun pergi kat sana kakak. Go bawa dia, bawa adik kakak. Go. Bawa ni, papa tengah buat ni. Go. So sorry anak saya. So saya tak tahulah ini konspirasi ataupun memang dia orang tahu. Sebab bagi dia nak apa. Papa tengah buat ni. Sebab yang kita faham sekarang ni, kita dalam krisis kewangan. Saya pun ada dengar ura-ura Bitcoin akan naik. So you faham bila Bitcoin akan naik besok, semua urusan ni akan tergendala kalau kita tak buat keluar. Sebab apa? Dia dah jadi mahal. Dan kos operasi pun akan jadi mahal.
Tak macam dulu cas you punya satu Bitcoin you cas $10 nak keluar. $20 tak. Dia akan jadi mahal. Jadi banyak akaun-akaun yang terdampar dekat blockchain. You tahu bahawa banyak akaun yang ada banyak dalam sana. Itu semua orang simpan tapi dia biar. And dia punya private key dia orang buat safe. Dia keep play safe. Macam saya nasihatkan macam dulu kan, download Bitcoin Core, lepas tu supaya you boleh boleh confront bila ada masalah. Tapi masalah sekarang, bila berjumlah besar, boleh ke kita bawa masuk? Itu yang satu masalahnya. Itu yang satu masalahnya. Tapi sekarang ni saya boleh faham sekarang ni seolah-olah semua exchange menolak penukaran sebab Malaysia tak banyak exchange yang berdaftar. Sekarang ni dia orang menolak saya punya orang kata verified account. So di situ saya rasa mungkin ada kerjasama Malaysia dengan FBI ke CIA ke. Tapi dia orang kena faham, dia orang kena tak boleh buat macam ni sebab dia menyusahkan kita, sebab kita dalam konfrontasi masalah kewangan dengan orang tak ada kerja, dengan orang ada mungkin COVID ni akan berlanjutan selagi mana virus circling virus tak dihapuskan. Jadi apa-apa pun saya harap pihak Remitano ataupun pihak government Malaysia jangan ambil sikap untuk nama orang ni blacklist, tak boleh. Jadi kita blacklist kan nama dia luar dalam, tak boleh. Jadi kita kena fikir, kalau dia ni pengganas, apa bukti dia? Kalau dia ni adalah buat pelabuhan menerima bantuan, maksudnya pelaburan haram lah katakan. Pelaburan haram ni mungkin money laundering. Ni money laundering ni kita cerita. Money laundering ni you terima dana daripada luar, you labur tanpa ada government Malaysia. Macam saya kumpul Bitcoin. Atas kita kumpul ni tu pulang pada kita lah. You tak boleh kata lah, itu orang kata pemilikan harta tak boleh. Kita tak boleh nak sekat pemilikan harta orang. Sebab apa? Sebab saya dulu pun kenapa pemilikan harta tak boleh? Sebab dulu kerajaan Malaysia pun tak tolong saya. Saya cakap dengan kerajaan Malaysia minta bantuan, pinjaman. Macam-macam. Tak ada ni lah, tak ada plan lah, apalah. Saya start daripada kecil dulu. Saya start daripada tak ada tahu apa-apa pun Bitcoin ni. 5 tahun, 6 tahun lepas. Masa saya join binary. Saya ingat lagi. Jadi kita kena faham lah masalah orang. Bagi-bagi yang mana pegawai ni kan. Sedangkan ialah pembaziran berlaku dekat situ bila apa? Bila Bitcoin tu terdampar dalam akaun macam tu, terbiar, so tak ada apa-apa usaha. Sebab kita tak boleh nak bawa keluar. Even kalau benda tu dapat masuk Malaysia pun, yelah dia boleh kesan akaun saya, tapi dia tak boleh tangkap saya atas kecuali reason apa. Saya adalah pengganas ke? Apa bukti dia? Itu je lah. So kalau kita nak buat money laundering, apa sebab, mana dia punya bukti, the proof. Semua benda ni semua ada proof. Faham tak? Perbuatan macam kita tangkap bunuh orang, mesti kita dapat proof. Pisau dia, chop jari dia, pukul berapa dia bunuh, adanya operation apa semua. Ini bukan nak cakap dengar cerita ni orang ni, dia ada 20 ni, dia ni apa ni. Siapa yang cakap tu? Mana boleh, mana tahu usaha orang. Sebab akaun ni dah lama terdampar. Lebih kurang dekat 2 tahun. Jadi saya ingat lagi dulu dalam harga Bitcoin 1,000 rasanya jatuh $800. Saya duit ada time tu ada $5,000 kot. $5,000. Saya beli $3,000, okay. Saya dapat lebih kurang 3 Bitcoin lebih. Saya simpan. Cerita dia lah. Saya simpan, saya trade.
banyak platform lah. Time tu yang terkenal BitMax lah. Siapa tak kenal BitMax memang tak tahulah. BitMax memang terbaik. Time tu memang orang buat duit dengan BitMax. BitMax memang time tu kalau harga tak salah saya, bila harga dia naik 3,000, time tu orang dah suka dah. Tapi saya jenis tak buat tak tahu. Biarlah. Sebab kita dah lock situ. You faham tak? Bila you dah lock, time tu saya ingat lagi bulan 6. Memang naik time tu bulan 6. Start bulan 4 tak salah saya. Tahun 2018 ataupun 2017. Time tu krisis ekonomi juga. Pasal saham pun ada yang jatuh. Tapi Bitcoin time tu daripada jatuh dia naik mendadak. Sampai ke bulan 11 harga dia tak salah saya cecah $16,000. Time tu keuntungan saya melebihi tak salah saya lebih 30 Bitcoin tak salah saya. 30. Sebab saya letak semua kan. Ada balance 0.5. Saya buat dia punya cross kan. Cross account. Account pun berdaftar atas email lain. Bukan email yang saya dalam sebelum ni. Saya memang tahu. Sebelum tu lepas tu yang telefon saya rosak. Saya tak set 2FA. Saya boleh login lagi account tu. Jadi account tu tak boleh keluar. Sebab bila saya just apa orang cakap macam mana just nak transfer, memang dia just hang kat situ. Yelah, you pakailah macam mana cara orang cakap. First layer of transfer tu, first connection yang you hantar kat orang, if hang, yelah kita cakap overloaded. Kita hantar the second amount yang kecil. Okay, the third yang paling kecil baru dia jalan. Tapi what for? Sebab saya dah bayar fee. Maksudnya fee yang paling untuk high ni untuk hantar Bitcoin tu laju. So kita ada fee dia tu kita boleh minta medium, high. So supaya kalau high lagi cepat lah dia sampai. So kita pun faham di situ lah. Maksudnya ada something happen. Mungkin benda ni memang dah di set up. Sebab yalah, bila you buat keuntungan yang banyak, you dengan modal yang kecil, itu saya kata dengan mana-mana tempat broker saham ke bukanlah broker saham tu memang kita berdaftar dengan bank, tapi dengan broker yang mana-mana FX ke apa ke kan, kalau you start daripada modal kecil, you walaupun you bersusah payah, you gain you punya profit. Kira you start $50, you dapat $100,000, and then you nak keluar duit, you rasa dia approve ke? Tak tahulah kalau you lah. Kalau satu syarikat tu nampak you ni macam ni, ataupun dia akan buat account you lose lepas tu. Sebab kebanyakan yang saya tengok broker tak gentle. Satu, broker tak gentle. Lalu broker ni harapkan duit yang kita trade. Sebab apa? Sebab jumlah yang kita bayar berapa. Misal kata you trade contohnya kalau di saya trade di platform BitMax lah katakan. 100% leverage kita bayar dia tau. 15% kita bayar dekat dia. 15%. If you trade 30 dengan $3,000 dengan 100% leverage kali dengan 100 tak 300,000. 15% daripada 300,000 berapa? Dekat 3,000 lebih. Dolar tau, kita tak pakai Malaysia. So di situ kita kena pandai totally swing. Apa sebab? Yalah, walaupun saya tak dapat benda ni sebagai apa orang cakap reason, tapi saya boleh agak. Sebab perbuatan ni kita boleh agak. Contohnya anak kita nak makan, dia buat apa? Macam tu juga, kenapa akaun kita ni activate tapi tak boleh buat transaction?
Even you ada account bank tapi you tak boleh buat transaction. Saya pernah kena. Saya punya account bank tak boleh buat transaction 3 hari. Masa saya duduk di KL dulu, saya kerja di salah sebuah syarikat swasta di KL. So saya kerja macam biasa tapi ada 3 hari tu, satu hari malam saya balik, satu malam saya balik malam, kerja dalam pukul 8, pukul 9. Balik pukul 8, pukul 9, saya pergi ke bank, balik kerja tu sebelum sampai highway nak masuk rumah saya tu, saya akan singgah bank dulu. Saya keluarkan duit dalam RM50, RM100 untuk beli barang-barang rumah kalau ada kan. Masalahnya bila tekan withdraw tak boleh nak keluar. So sama je, hari yang kedua pun sama, hari yang ketiga sama. Yang hari ketiga ni tak saya pergi ke Maybank Kepong. Maybank Kepong saya tanya dia kata, "Bang, masalah abang ni card problem." Saya tanya kalau card problem ni memang tak boleh masuk dalam akaun ni, akaun bank. Sebab sebelum tu saya ada kes lah sebelum tu. Okay. Kes maksudnya duit hilang dalam bank, duit dalam kad, saya ada buat report. Tapi report ni saya tak panjangkan. Saya pun tak basrat pun sebab yang manager tu kata dengan saya, ini mungkin kerja orang dalam ataupun orang yang awak kenal. Mustahil dia boleh keluarkan tanpa ada semua butir-butir lah. Tapi saya time tu saya fikir tak mustahil sebab sekarang ni hacker banyak kan, tapi kita fikir husnuzon je lah. Jadi saya nak ucapkan ini sejelah hari ni video pagi ni pukul 11 ni sebab yalah you tengok saya punya ni. Lepas tu tengok ni yang bawah sekali ni, hello dah 27 minit. Scene tapi tak balas apa-apa pun. Okay. Ini saya buat video ni supaya nanti saya boleh buat report. So yalah kita just report lah. Kita tak buat salah kot. Yang penting you tak buat salah. Dan you report. Kalau you ada right person dalam benda yang betul, jadi jangan takutlah nak salah ke apa ke kan. So apa-apa pun anak saya pun tu dah nangis lah tu. So saya berhenti dulu. Saya ucapkan dengan akhir kalam, apa yang tersalah cakap, mungkin menyinggung perasaan masing-masing mendengar ni, saya harap maafkanlah saya ni bukan insan yang sempurna. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.